Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 7 Januari 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita malam ini mengenai Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Rumah Panjang, Sungai Putong, Ulu Undop dan Bui Panjai, Lubuk Antu berkuasa pada Khamis. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugat Embas berkata, PKPD dilaksanakan susulan berlakunya peningkatan kes positif di kawasan berkenaan. Bagi kes 1177, Disaster Management Committee bahagian Seriaman telah pun menggunakan lockdown untuk rumah Sungai Putong, Ulu Unduk dan juga Sungai Bui di Lubuk Antu. Jadi lockdown ini bermaknanya kita menentukan bahawa tidak ada penduduk rumah panjang keluar dari rumah. Dan apabila kita melaksanakan lockdown ini dan semua jabatan PDRM dan juga Jabatan Kebajikan sama-sama datang membantu kerana orang rumah panjang tidak boleh turun membeli barang makan. Jadi Jabatan Kebajikan akan menentukan makanan dibekalkan kepada mereka di kedua-dua rumah panjang tersebut. Bercakap dalam sidang media harian COVID-19 di Kuching, beliau memberitahu kluster Kranji Tabuan merupakan kluster baharu yang telah diisytiharkan melibatkan daerah Kuching. Hari ini ada kluster baru, kluster Kranji Tabuan, kluster baru diisytiharkan melibatkan daerah Kuching. Indeks kes kepada kluster ini adalah kes 1158 yang telah dikesan melalui saringan individu bergejala pada 5 Januari 2021. Sejumlah 54 individu telah disaring, 6 kes positif, 5 kes baru, 1 dah kes indeks. 6 individu negatif, 42 individu yang masih menunggu keputusan. Malah katanya Sarawak juga merekodkan sebanyak 14 kes positif COVID-19 iaitu di daerah Kuching 7 kes, Sibu 3 kes, Sri Aman 2 kes dan masing-masing 1 kes di Miri dan Pusa. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,180 kes. Sehubungan dengan itu, beliau memaklumkan individu yang masuk Sarawak perlu menjalani kuarantin di pintu masuk Sarawak berikutan peningkatan kes yang berlaku sebelum ini. Jadi di sinilah kita telah membuat keputusan bahawa mulai dari hari ini semua kuarantin akan dibuat at point of entry. Dan kita juga menentukan seperti saya umum sebelum ini seberapa yang boleh. Semua kuarantin kita menghentikan home quarantine seperti yang berlaku seperti pada kes ini. Pada masa sama, beliau memaklumkan JPBN Sarawak memutuskan semua guru dari Semenanjung, Sabah dan Labuan yang akan masuk ke Sarawak perlu menjalani kuarantin selama 10 hari. Katanya ujian RT-PCR akan diambil pada hari ke-2 dan hari ke-8 dan akan dibenarkan discharge pada hari ke-10 setelah keputusan ujian negatif dan menyambung 4 hari baki kuarantin di rumah. Manakala bagi guru yang melapor diri di kawasan pedalaman, mereka akan menjalani kuarantin wajib selama 14 hari di pusat kuarantin. Laporan seterusnya, pembangunan pusat pengumpulan, pemprosesan dan pembungkusan CPPC Kubong yang tertangguh akibat pandemik COVID-19 dijangka siap selepas Mei tahun ini. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, projek yang bernilai hampir 5 juta ringgit itu telah dipanjangkan tempoh masanya kepada 84 hari dan mengambil masa 4 bulan disiapkan. Selepas diberi taklimat tadi, kita dapati projek ini dikategori sebagai projek sakit. Dia lewat 24% projek sakit. Tapi kontraktor telah pun memberi jaminan akan memastikan ianya siap mengikut jadual. Dan kita berharap konsultan dan juga agensi pelaksana JKR Utara akan memantau projek ini.
sebaik-baiknya lah, sebab ini merupakan salah satu CPPC terawal yang diumumkan, selain daripada CPPC di Tarat, CPPC di Lawas dan CPPC di Betong. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan lawatan kerja ke tapak projek CPPC Kubong di Kampung Tegarai, Limbang. Sementara itu, beliau yang ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota menambah, Kerajaan Sarawak telah menyediakan tapak ataupun sistem pelindungan hujan SPH bagi Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM fertigasi kepada petani-petani yang berminat tetapi tidak mempunyai tanah mengusahakan bidang-bidang pertanian. TKPM di Kubong, di Limbang ini terdiri daripada dua bahagian. Yang pertama adalah tanaman yang mengkhususkan kepada tanaman nangka madu. Dan dijangka nangka madu ini akan diproses di CPPC inilah. Itu pun telah dilaksanakan, kita dah tanam seluas lebih kurang 25 hektar dengan 8 orang peserta. Manakala di Lingga, projek Bina Baharu Asrama dan Rumah Guru Sekolah Kebangsaan SK Pulau Seduku Lingga yang bermula sejak 17 September 2020 dijangka siap pada 16 Disember 2021. Adun Lingga Simoy Perry ketika melakukan lawatan ke tapak projek tersebut pada Khamis memberitahu projek tersebut merupakan projek di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang dilaksanakan oleh Asarajaya Sdn Bhd. Ujarnya, projek tersebut merupakan cadangan membina baharu asrama untuk pelajar, 8 unit rumah guru dan lain-lain kemudahan yang dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak. Berita seterusnya, penduduk kampung Belimbing Bis Serian bakal menikmati kemudahan jalan baru iaitu Jalan Pertanian di bawah projek transformasi luar bandar RTP. Adun Bukit Semunja John Ilus berkata pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak DID akan dipertanggungjawabkan untuk memantau dan meneliti projek tersebut. Berucap ringkas dalam Majlis Pecah Tanah Projek RTP Jalan Pertanian Kampung Belimbing Bis Serian pada Khamis, beliau juga menyeru kepada penduduk kampung agar terus menyokong Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS bagi kesinambungan agenda pembangunan negeri. Berita berikutnya mengenai peruntukan sebanyak RM500,000 yang diluluskan bagi membina jeti konkrit di Demangga Kabo. Pembinaan jeti berkenaan merupakan antara projek transformasi luar bandar RTP Adun Kabong Muhammad Ci Kadir yang dijangka siap sepenuhnya pada Jun 2021. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.